mudah 2-3 kali minta dia kata dah. Okey. Inilah kita asal dia Bulughul Maram. Itu ejaan cara transliterasi tu. Bulughul Maram. Bulughul Maram bila kita wasal. Ni bulu pasal panjang ni kan. Dah tengok dah dia pernah panjang bulu. Huruf wa ni. Al Maram. Bulu ni makna apa dia? Sampai. Tabligh kan menyampah. Balik. Tidak orang balik ni orang sapa balik. Maram ni destinasi. Hajat. Mana bulu maram ni siapa hajat kita nak. Ini nama yang dicipta oleh tu yang kita ada Al-Hafiz Ibnu Hajar min adillatil ahkam, daripada dalil-dalil hukum. Nama kita ni siapa hajat daripada dalil-dalil hukum. Min daripada adillah ni jamak kepada dalil. Dalil kata plural dia adillah. Al-ahkam jamak, kata jamak bagi hukum. Ni bahasa Arab dia. Dalil-dalil hukum-hukum. Nak sebut kat Melayu tu huduhlah bunyi dalil-dalil hukum-hukum. Dalil-dalil hukum. Nah, sedang sebenarnya hukum tu jamak pula. Min adillatil adillah kata plural bagi dalil. Al-ahkam kata plural bagi hukum. Ya. Nama tuan ini ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mati pada tahun 852 Hijrah. Baik. Dalam kitab dia ni lah kita panggil dalam kitab Bulughul Maram ni bukan kitab asal hadis. Kalau kita nak buat penulisan, tak boleh kita nak kata hadis ni daripada Bulughul Maram. Kalau buat tesis kena tolak. Pasal ni bukan kitab asal. Dia ambil daripada kitab asalnya Bukhari, Muslim, Abu Daud. Tu kitab asal. Cuma dia susung mengikut hukum-hukum. Bab air, dia cari hadis-hadis bab air. Bab wuduk, dia cari hadis-hadis bab wuduk. Faham ni? Jadi dalam bab air tu mestilah ada macam-macam. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Faham tak? Cara dia persembahkan hadis ini, tentulah dia tidak buat sanak, dia takut tebal kitab dia. Dia akan sebut misalnya daripada Abdullah bin Umar. Itu sahabat mendengar Rasulullah. Belakang tu dia sebut Sunan Abu Daud. Itu saja. Daripada kitab Sunan Abu Daud, siapa sahabat yang mendengar kepada Nabi ialah Abdullah bin Umar. Antara Abu Daud dengan Abdullah bin Umar tu adalah perawi-perawi celah tu sebabnya Abu Daud ni abad yang keempat hijrah dia matinya dah. Mana dah? Jadi tentulah dia tak jumpa dengan Abdullah bin Umar ni sahabat. Maka ada perawi-perawi celah ya tali menali nak boleh sapa dua tu. Nak tahu mari mana tali menali tu, tengok dalam kitab Abu Daud. Faham? Dalam Abu Daud itulah dia akan royak setiap perawi itu. Baik, dalam Abu Daud itu pula, oleh kerana Ibnu Hajar tidak royak hadis nombor berapa, duduk bab mana. Ini yang menjadi satu tugas pula kepada saya, nak cari Abu Daud itu dalam bab mana, hadis nombor berapa. Ya, saya boleh tulis pula dalam itunya hadis nombor berapa-berapa. Nampak tak? Jadi walaupun tengok mudah tu, banyak masa juga nak boleh ambil tu. Pening juga nak cari tu lah. Hak tu yang paling payah nak cari hadis tu. Inilah dia panggil takhrij. Saya dah buat ada takhrij. Tu takhrij nak mendapatkan hadis itu. Faham? Okey. Anda ayat latar belakang dah. Jadi tajuk yang kita, hadis yang kita nak baca ni satu tajuk saja. Kitabut Taharah. Kitab ni maknanya bab. Bab besar dia panggil kitab, bab kecil dia panggil bab. Kalau kod Melayu kitab ni bukan sebuti kitab dah. Kitab ni mana bab besar. Di bawah kitab tu ada bab-bab pula. Baik. Kita ambil Kitabut Taharah. Jadi semester ni hanya untuk ni saja. Kalau ada lah nak sambung extend semester pun boleh kita jadikan teks ni juga, ambil babus salah pula, Kitabus Salah pula. Mana? Kalau bahasa nak lagi lah, kalau nak ngaji lagi ke mana ni?
Boleh lah kalau nak. Tapi maknanya syarat untuk convocation kita, Datuk Johari kata, hak ni padan dah ni. Tak. Mana kalau untuk habis hak ni, berapa bulan lagi boleh combo lah kita ni. Okey. Tapi hak nak ngaji lepas padan ni tu semula pula dah. Definisi sebelum masuk hadis tu saya nak bagi benda lain dulu. Definisi taharah ni apa dia? Hak ni tak ada dalam nota ni. Jadi tak payah salin lah dah. Pasal apa? Tengok video lah. Ada video tak payah salin ni. Tengok sini lah. Nak salin klik tengok salin dua mu. Cuma saya tak tulis sini pasal jadi takut jadi tebal. Hak sini ni ada dalam video. At-taharah dari sudut bahasa bererti bersih dan suci daripada segala kotoran, sama ada yang bersifat material. Suci dari segi material supaya kecing. Atau suci daripada najis yang bersifat maknawi. Najis juga dipanggil najis yang maknawi, najis yang secara bukan zahir, hadas. Mana kita tak suci hadas. Sekarang ni kita berhadas kecil kita ni. Tak ada ismaya, ni panggil berhadas kecil. Tapi tak nampak cemar ni. Cemar dal. Kekotoran batin dia panggil. Dan ulama-ulama cuba kembangkan maksiat pun dia panggil kotor juga, syirik dan seumpamanya. Dari sudut syarak pula, itu segi bahasa. Dari segi syarak, at-taharah bermaksud membersihkan diri daripada hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, dengan cara berwuduk, mandi atau tayamum. Cuci hadas ni wuduk, kalau hadas besar mandi, dan kalau tayamum bila tak ada air. Okay. Ada tahulah tu bersuci. Serta membersihkan diri daripada kotoran najis. Tadi nak bersih kekotoran yang maknawi dah. Hak zahir ni najis yang melekat pada tubuh, pakaian, peralatan, tempat. Jadi bagaimana nak mensucikan pakaian kita, tubuh kita, ia kena najis ni, maka proses itu dia panggil taharah. Jadi tak boleh tidak kita orang Islam kena ngaji benda ni sebelum nak buat ibadat lain macam sembahyang. Sebab tak sah sembahyang kalaulah hadas ataupun najis ni melekat pada kita. Mesti clear dua kita, suci daripada hadas dan najis, baru sah sembahyang. Kita ni sehadas baru dah. Hadas apa? Hadas kecil. Lain daripada orang ada sembahyang. Cikgu rasa hadas kecil kalau ni. Oh, tak ada sembahyang dah. Okay. Jadi kita berhadas kan, hadas kecil. Jenis-jenis bersuci. Sebelum masuk hadis kita nak tahu dulu gambar ada. At-taharah boleh dibahagi kepada dua jenis. Nombor satu, taharah daripada najis yang bersifat material atau boleh panggil hissi. Dalam bahasa Arab hissi, ia dinamakan taharah haqiqiyah atau taharah zahiriyah. Taharah daripada hadas yang bersifat maknawi yang dinamakan taharah hukmiyah. Kalau hak najis tu dia panggil hakikiyah atau zahiriyah. Kalau dari segi kalau hak hadas pula dia panggil hukmiyah ataupun batiniyah. Itu istilah dia sajalah. Terdapat tiga cara bersuci daripada hadas, iaitu mandi, berwuduk dan tayamum. Begitu juga terdapat tiga cara bersuci daripada najis, iaitu membasuh najis dengan gunakan air, merenjis atau menyapu dengan batu. Itu cara dia. Itu kita akan mendalami depan nanti. Nak ayat mukaddimah tu dulu. Barulah basuh babul miyah, ba air. Miyah ni plural. Dalam bahasa Inggeris tak ada plural air dah. Kita ngaji dia tak ada waters. Water benda tak boleh plural. Tapi Arab ada miyah. Perkataan al-miyah ialah kata jamak bagi mak tahu belakang dah. Ma'uz zamzam, air zam-zam. Orang Arab kita gigi dia panggil moyah. Kini ya. Dia sebut moyah. Bahasa pasar dia payah dia sebut miyah. Moyah. Dia jual moyah, dia jual. Secara umum air boleh dikategorikan kepada tiga. Air ni tiga. Nombor satu dia panggil air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Tu kita pun tak faham zaman bodoh apa suci lagi menyucikan.
Dia sendiri suci, dia ada power untuk menyuci orang. Menyucikan, mana dia boleh menyuci orang. Ni macam air tu. Buat basuh tahi cicuk pun boleh. Dia sendiri suci. Mana suci kalau kena baju kita tak payah basuh. Nampak tak? Yang kedua, apa ni? Puraya lagi. Air mutlak ialah air yang bersumberkan kepada bumi atau langit. Dua je sumber dia. Sama ada mari datang langit, air hujan, air muar, ataupun mari ikut bumi. Kalau mari ikut pohon kayu, air tebu, air nyoh, tak boleh. Bukan air mutlak. Air ini termasuk air sungai, air salji, air perigi. Air salji yang mari atas dah. Air laut, air mata air, air hujan, air embung dan seumpamanya. Itu dua tu mari atas langit atau mari ikut bumi. Itu air mutlak. Air suci. Suci dia. Tahir. Iaitu air yang suci pada zatnya tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. Apa contoh? Airnya. Tak boleh kita ambil airnya buat basuh kecing. Berhenti tengah jalan nak basuh kecing, orang lelaki mudah kan, cari geruk, nak bawa kereta nak kecing tu, cari geruk, air tak ada, tu ada airnya, supir beli tadi, basuh dengan airnya, tak suci. Nak jangan basuh dengan airnya, air tebu tak boleh lah. Tak boleh dah. Tapi dia suci. Pasal apa? Kalau kena baju tak payah basuh, boleh minum. Tapi dia suci, suci tidak menyucikan. Dia suci dia seorang tapi tak ada power nak menyucikan orang. Faham tak? Jadi kalau lain kali bila pergi mengaji tabalasuh, ustaz apa tu lebar sebut, kita faham tak? Kita faham lagu ni. Itu kategori lain. Okay. Air ini bermaksud air yang asalnya suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci. Tadi air tebu saya sebut dengan airnya tu asal lagi-lagu tu. Tapi dia bercampur macam apa? Air teh. Tengok ni bahasa dia ada automatic nak tulis teh jadi tea. Saya tak ubah kau tu bahasa Inggeris. Jadi takut kita salah saja. Kita tulis teh tak apa aja. Tak perasan dia jadi tea. Teh. Air teh, air kopi. Air itu suci. Asalnya air kita rebus tu air mutlak boleh ambil semaya tu. Air sebut kopi pula suci. Sebab sebut kopi kena baju tak kena basuh, boleh makan apa tak. Campur dua tu tak ada, hilang air mutlak. Kemutrakan dia hilang. Masuk air kopi, masuk serbuk kopi, masuk Nescafe, masuk Milo. Jadi air teh pun juga tak boleh lah. Nak basuh air kecing anak letak kereta tu. Oh kecing orang Tino kata. Nak basuh mana tak ada air. Tu ambil air teh bawa dah dari jak. Tak cuci budak tu lah. Mana? Berubah, tengok sini dia ada warna rasa ke apa semua, tidak apa peratus dia tengok gitu lah. Nanti kita jumpa, kita ada perbincang dengan dia ni. Air mutanajis, cara sebut ni mutanajis, dia tasdid sa'du dekat ji, mutanajis. Apa makna mutanajis? Iaitu air yang telah bercampur dengan najis sehingga berubah zat air sama ada bau, rasa atau warna. Dia ni asalnya suci, pergi masuk najis, tiba-tiba najis itulah menyebabkan berubah rasa bau dia. Jadi air tadi dia panggil mutanajis, menjadi najis. Dia bukan najis asal, kerana masuk najis dalam dia. Bila mutanajis, hukum dia sama dengan najis. Kalau kena baju kita kena basuh. Betul? Air duduk dalam gelas asal boleh minum, masuk tarik cicuk. Kita buang dia tarik cicuk, dia jadi mutanajis. Maka air tu kalau kena baju, usahakan nak buat basuh benda lain tak boleh. Kalau kena baju kena basuh ni, pasal dia najis dah air tu. Faham? Dia berlainan dengan air kopi tadi. Air kopi tak boleh buat basuh orang je. Tapi kalau kena baju tak kena basuh. Tapi air mutanajis ni supaya najis. Anda kena berhati-hati. Kalau air dalam cetung kita tu pergi masuk tarik cicuk, dalam tu, walaupun kita buang air tarik tu, walaupun tak berubah rasa bau dia supaya asli juga,
Oleh kerana kuantitinya sikit, itu kita bicara depan dua koloh pula istilah dia lah. Sebab dia sikit, maka dia jadi air mutanajis. Kalau kena baju kita, tubuh kita kena basuh ni. Mana oh tu cerita lain, tak tahu tu. Tak tahu tak apa, tak tahu tu deh. Arak tu memang najis dah, sebab dia kes lain lah tu. Pasal arak tu sendiri najis dah. Kullu muskirin haram disebut dah. Benda yang memabukkan itu haram, maknanya najis dah. Sudah jadi najis. Jadi najis. Nah, kalau jatuh dia koloh tak apa. Ni cerita ni. Ada orang sebut ni, orang dia buat surau. Kalau dia buat surau zaman dulu, dia berkawah, dia gali tanah. Katak lopak. Katak tu najis bila katak ni dia najis bila jadi bangkai. Tapi muji orang tu cepat. Puk jatuh tu cep dia buang lalu. Kalau dia lok gelegok tu maka surau tu jadi najis, tak boleh makan lalu. Sebab dia ni haiwan macam dia lain pada babi dengan anjing. Haiwan semua suci walaupun tak boleh dimakan masa dia hidup. Maknanya benda hidup kita ni bila-bila nak semaya bukan tak perlu dalam poket, boleh buat semaya. Kalau mampu tak boleh buat semaya. Jadi muji orang tu cepat. Pum jatuh tu tengok katak dia hidup tu pum. Jadi katak tu kata Allah muju lah. Cepuh semula katak tu bila tu. Kalau dia tu tak tengok, sudah kijah lalu. Bila dia mati, dia jadi bangkai, maka dia menajiskan surau sekawah. Faham Kacau lain lah weh. Terlain tu cerita tak nampak terlain lah. Suka juga ngaji bab najis ni. Air ini adalah najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci kerana zatnya adalah najis. Baru masuk hadis nombor 1. Ni kita nak ngaji hadis kan. Saya kena bacalah hadis ni, kita nak amati dia secara matan dan sanad. Ini dia sebut rawah Abu Daud dari kitab ni. Ibnu Hajar tidak menyatakan, dia sebut je dua, Abdullah bin Maslamah dengan riwayat Abu Daud. Maka saya ambil sini wa tahur ma'hu al-hailu maitatuhu ni, bila cari tu dia akan jumpa lah dalam riwayat Abu Daudnya sahih. Bila saya tengok situ bolehlah sanad dia. Kan ni? Nah, ni yang makan masa ni. Daripada saya tidak guna kitab ni cepat. Kalau guna kitab setahun tak boleh. Saya guna tab. Ada saya kalau dia ni Cikgu Irwan ada buat, dia cuba, saya ketunjuk sini saya ambil masa 15 minit 15 minit lagi nak habiskan, ataupun kita klik lewat sikit dah. Saya nak tunjuk lagu mana cara nak cari hadis dengan menggunakan tab. Bersamaan tak tahu pasal dia koning kan. Mungkin nampak sikit-sikit dah. Baik. Dalam teks yang saya bagi itu saya gariskan perawi-perawi. Tidak garis dah. Underline. Saya tidak garis sini cuma buat warna. Tak apa nampak warna biru sini. Saya baca dah. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Safwan bin Sulaim an Sa'id bin Salamah أن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud hadis ni nombor 83. Tahur at-tahur huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis ni mengikut Abu Daud kata sahih. Yang kata sahih ni Abu Daud sendiri, dia ketulis dalam kitab dia sahih. Ini nak cara kita mengaji hadis sebenar mengikut tradisi dia. Kita baca matan dia sekali dengan sanad, kemudian tengok terjemuh dia.
telah berbicara kepada kami oleh Abdullah ibnu Maslamah, seorang perawi dia, daripada Malik, seorang, daripada Safwan ibnu Sulaim, yang tiga dah, daripada Sa'id ibnu Salamah bahawa Al-Mughirah ibnu Abi Burdah bahawa beliau mendengar Abu Hurairah berkata, seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami menaiki kenderaan di laut dan kami membawa bersama kami sedikit air. Jika kami berwuduk dengannya, nescaya kami kehausan. Bukan adalah ni, adakah? Cuba baik kira. Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya adalah halal. Daripada hadis tadi, Sunan Abu Daud, cuba tengok perawi-perawi dalam sanadnya. Kita nak kaji sanad. Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah inilah yang menyampaikan hadis pada Abu Daud. Faham tak? Abu Daud dia ambil mana? Dia ambil Abdullah bin Maslamah. Abdullah Maslamah ambil daripada Malik. Malik ni mana? Imam Malik bin Anas. Dia ambil daripada Imam Malik. Dan yang ketiga, Safwan bin Sulaim ambil daripada Sa'id bin Salamah dan ambil daripada Al-Mughirah ibnu Abi Burdah, dan akhirnya kepada Abu Hurairah yang menyaksikan peristiwa ini dengan Nabi. Nampak tak? Ini orang panggil sanad dia. Baik, nak menentukan hadis ini sahih, ada dua aspek. Kita nak tengok mutasil sambung kepada sanad tu. Nak cari sambung ni, kalau kita buat ni lama lah cerita dia. Saya buat abaikan waktu. Kita percaya pada Abu Daud sambung. Sebab nak tengok sambung ni tidak memadai dengan, boleh kalau saya cari tarikh lahir dengan tarikh mati dia, nak tengok sambung. Katanya Dr. Muhyiddin, saya pergi bicara dengan dia, dia kata tidak mestinya bila kita tengok tarikh lahir tu munasabah, takut tidak sambung, takut hak tu duduk negeri tu, hak ni duduk negeri ni, tak pernah jumpa. Nampak tak? Katakan kita ambil daripada Yusuf Qaradawi, orang tengok tarikh lahir munasabah Yusuf Qaradawi ada lagi, kita pun ada, tapi kita sekali habuk tak jumpa dengan dia. Nak tahu jumpa ke tak jumpa, kena tengok riwayat hidup dia, ngaji mana, gimana. Letihlah main waktunya. Jadi kata Dr. Muhyiddin, kita percayalah kepada Abu Daud, mana sanad itu telah muttasil, tersambung. Mana betul sungguh Abdullah Maslamah ni ambil daripada Malik ambil sungguhlah. Okey. Cuma kita nak tengok dari segi kewibawaan dia. Nombor satunya tengok Abdullah ibnu Maslamah, dia ni siqah, orang yang boleh dipercayai. Imam Malik faqih, makna dia tu alim, ahli fiqh dan siqah. Ingatkan perkataan siqah ni dah. Siqah apa dia ni? Boleh percaya. Safwan bin Sulaim juga siqah. Sa'id bin Salamah juga siqah. Al-Mughirah ibnu Abi Burdah pun siqah. Abu Hurairah memanglah sahabat. Sahabat orang tak tulis siqah ke tak siqah. Sahabat ni, semua sahabat ni dia kira tinggi berlaku martabat dia. Faham tak? Sahabat. Bila ada, kita nak tahu mana sahabat-sahabat ni yang ada wibawa ni, ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, dia panggil Ma'rifatus Sahabah, pengenalan sahabat. Kita ngaji dah dulu, ada kitab Ma'rifatus Sahabah. Ya tak? Faham sekarang ni? Ni kita berasa ni kita ngaji hadis sungguh ni. Supaya kita dulu ngaji dah ni. Tak jumpa ni kalau ngaji di Balasah. So je kalau nak pergi ngaji. Lelah ni boleh ngaji lagu ni. Mananya? Di Kubekian. Maulana Asri. Inilah cara dia ngaji hadis. Cuba dia tak tulis gini, dia sebut gini je. Kita kena dengar gini. Dia detail sesuanya perawi ni. Dan dia lebih lagi pula. Sebab inilah kehebatan Maulana Asri ni. Dia boleh kenal lah ni. Siapa dia ni, Safwan Sulaim ni, siapa dia. Dia ingat ngaji mana, jumpa mana dia dengan Sa'id As-Salamah ni. Dia berguru mana apa, dia boleh ingat. Mungkinlah dia bersedia dulu, saya rasa dia buat persediaan dulu. Sebab saya dengar kuliah dia boleh royak siapa gitu. Tu Maulana Asri. Tak pernah tengok dalam video dia, YouTube dia. Bukan Dr. Asri ni, tak Maulana Asri. Baik. Jadi ni cara kita mengaji. Jadi kita tahu dah. Jadi oleh kerana siqah, semuanya perawi-perawi itu siqah, sebab itulah Abu Daud mengatakan bahawa hadis itu adalah hadis sahih. Nampak tak?
Ada soalan sini? Ada soalan ni. Betul? Kita tengok kosakata. Sebelum kita nak tengok hadis, kita tengok kosakata ni. Perkataan-perkataan yang digunakan dalam hadis tadi. Nombor 1. Al-bahru. Makna dia laut. Sebelum pada tu, saya nak terangkan dulu. Faham kau dah hadis tadi? Abu Hurairah kata, ada seorang lelaki-lelaki tu kita tanya Nabi. Dia kata, bila kita duduk mengembara dengan kapal ke laut di tengah laut, ada air sikit. Tiba tanya semaya, nak buat ambil semaya, nak guna air yang bau ada sebeledi tu, takut kita nak buat minum lagi mustaq. Boleh ke duk ambil air dengan air laut? Bapa dia tanya gitu. Sebab dia berasa tak tergamuk nak ambil semaya dengan air laut tu. Sebabnya masin lepas tu pula kalau cuma melekit ke jadi sepahainya seperti tadi. Nampak tak? Ke jadi sepahai tebu. Nampak tak? Itu persoalan dia. Jadi Nabi jawab boleh. Boleh. Jadi jawapan Nabi tak boleh. Kita nak bincang pula boleh lagu mana Nabi kata tu dah. Faham tak? Faham ada hadis tadi dah. Jadi ni orang panggil sebab wurudil hadis. Sebab-sebab kedatangan hadis. Mari mana hadis bila Nabi sebut at-tahur ma'u al-hillu maitatuhu tu, sebab-sebabnya kerana ada seorang lelaki-lelaki bertanya kepada Nabi sekian-sekian. Ini makna sebab. Kalau Quran sebabun nuzul dia panggil dah. Macam mana Nabi boleh bersabda lagu tu? Kerana ada orang tanya. Tanya lagu mana? Tanya seperti tadi. Kita boleh cerita kat orang pula dah hadis ni. Baik. Sekarang kita tengok kalimah-kalimah kosakata yang ada dalam hadis tadi. Al-bahr. Al-bahr ni laut, iaitu dataran luah yang mengandungi air masing, atau orang panggil al-bahr. At-tahur, nama bagi air yang suci lagi menyucikan, yang dinamakan air mutlak. Itu istilah at-tahur. Al-hillu, halal, lawannya haram. Maitatuhu, haiwan yang tidak disembelih mengikut syarak atau yang mati tanpa sembelih. Faham ni? Haiwan ni kita panggil bangkai. Maitah ni bangkai. Bangkai-bangkai ni mana? Haiwan yang tidak disembelih mengikut syarak. Lembu ni tepuh lari jadi bangkai. Mati dia bukan kerana sembelih. Ini huraian hak tak ada dalam itu dah. Ini sebelum pergi kepada istifadah. Makna istifadah lepas pada ni ialah ambil faedah. Apa dia maknanya? Intisari dia lah dah. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis tadi, dia panggil istifadah. Reti sebutlah kata. Itu intifadah lain. Apa juga ingin waktu tu? Istifadah. Daripada perkataan faedah. Istifadah ambil faedah. Mana? Jadi sebelum pergi kepada istifadah, tengok huraian ni dulu dah. Dasar ni sudah hari ni dah. Hadis ini merupakan jawapan kepada seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharusan berwuduk dengan air laut. Lalu baginda bersabda, huwa tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya adalah halal. Nampak ni? Persoalan lelaki tersebut adalah kerana dia mendapati air laut berbeza dengan air biasa yang digunakan untuk berwuduk, seperti rasa, warna dan baunya. Dia kata, tak tergamuk nak buat ni, rasa lah, bau lah dia ni tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Kata menjawab ni sekadar na'am. Nabi boleh kalau dia tanya, bolehkah? Na'am, ya. Tapi Nabi tidak jawab lagu tu. Sebaliknya diberi penjelasan lanjut tentang status air laut serta fungsinya yang amat luas, dan bukan sekadar untuk mengambil wuduk ketika darurah saja. Kalau Nabi kata na'am, ya, takut orang tu faham, oh kerana darurah, kerana terpaksa. Maknanya kalau dalam keadaan biasa tak boleh guna air laut. Tapi Nabi jelaskan lagi benda tu, nak menghilangkan kekeliruan, bukan saja ketika darurah, masa lain pun boleh guna air laut. Faham eh? Ini maknanya orang panggil Nabi ni istiarah. Nabi ni dia orang abqari yang bijaksana. Dia sangat faham pertanyaan orang. Ini ada Tuhan anugerah kepada Nabi. Sifat Nabi dia faham.
Kalau aku jawab na'am, orang ni kata boleh lah, tapi boleh ketika darurah sahaja. Tapi dengan jawapan Nabi itu tidak sahaja masa darurah, bila-bila masa pun ambillah air laut nak guna tu serupa dengan air lain. Hak masing dia tu cerita lain. Okey. Jawapan baginda dalam hadis tersebut menjelaskan bahawa air laut itu suci lagi menyucikan. Ni dia. Bukan saja dia suci, dia boleh nyuci muka lain. Mana buat basuh najis, buat basuh kecing kita kena guna air laut boleh. Faham ni? Duk atas kapal tu misalnya, nak buat basuh air kecing, boleh guna. Tak payah guna air mineral hak bawa tu. Melekit cerita lain. Okey. Air laut adalah air mutlak dan menurut jumhur ulama, kemutlakan air laut tidak terjejas oleh najis yang berada di dalamnya kerana kuantitinya yang banyak tidak mungkin hilang kesuciannya. Maklumlah air laut tu macam-macam najis pun. Najis orang tu najis, gapo najis, benar-benar segala muknika najis dah. Tapi tidak hilang kemutlakannya kerana dia kuantiti yang banyak. Tu hikmah Tuhan buat laut dah. Besarnya laut ni, nak selesai banyak masalah. Orang nak tuk sapuh ke tuk laut, tak jangan tuk sungai, tuk laut adalah masalah. Tak? Hadis tersebut juga menambahkan lagi penjelasan bahawa bangkai haiwan laut juga halal dimakan tanpa sembelih. Ni bila Nabi sebut tu, ni lah orang ambil dalil segala haiwan laut tak payah sembelih walaupun ikan paus yang besar. Ayam, burung titik, burung puyuh, setiap kita kena sembelih. Apa ikan paus besar tak kena sembelih. Igak wanita darah pakai hiri makan lagi. Faham ni? Kalau kena guna otak kita, ikan ayu beli besar tu, dia lebih aula dia disembelih berbanding dengan burung puyuh. Tapi dok kerana tu power ada di laut tu, benda segala hidupan dia tu, bangkai dia boleh dimakan tanpa disembelih. Oh, siya tu cerita lain. Nak buat sembelih tu dia. Siya tu dia nak waktu ubik ke kotor Oh, tu tak boleh tu, tu najis tu. Tu timbul cerita budu dulu, kira buat budu dengan budu besar. Mula dia timbul isu ke dalam majlis jawab tahun 70-an dulu. Hak tu cerita lain, bukan kes sembelih ni. Kes dia tak buang perut. Najis dia dalam tu kan. Baik, bangkai haiwan yang dimaksudkan adalah terhad kepada haiwan yang hanya hidup di laut saja dan tidak termasuk haiwan yang hidup dua alam atau daratan saja. Hak dua alam tak boleh, dia macam boyo, dia tak boleh. Dia duduk ni, dia boleh hidup, bercari makan atas darat. Okey. Hadis ini seolah-olah mengkhususkan ayat Al-Quran yang mengharamkan bangkai secara umum seperti mana dalam ayat 3 surah Al-Ma'idah. Ayat Qurannya bunyi gini, hurrimat alaikumul maitatuhu, maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Jadi hadis ni bila dia sebut haram bangkai, semua bangkai tak boleh makan, termasuk bangkai dalam laut. Itu cara umum. Mari hadis ini mentaksis, mengkhususkan, menspesial, kecuali. Mengkecuali ni ialah sebab kita ngaji dulu di antara peranan hadis ni, dia mengkhususkan ia umum. Bila dalam Quran sebut semua bangkai haram kecuali kecuali duduk di hadis tadi. Tak ada. Hadis ni mari datang untuk buat pengecualian. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, semua jenis bangkai kecuali bangkai hidupan laut haram dimakan. Bangkai laut yang diharuskan pula ialah yang bukan beracun, memabukkan dan membahayakan. Dia ada pula. Bukan semua bangkai dalam laut ni, hadis lain pula, kalau beracun bahaya tak boleh. Ular dalam laut tak boleh lah pasal dia ada racun. Ular, dia ada banyak ular dalam laut dah. Ular dia tak boleh makan sebab dia tukis lain. Ulama kontemporari Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahawa haiwan laut adalah semua haiwan yang hidup di dalam air. Semua haiwan ini halal walau bagaimana keadaan sekalipun, rupa belah mana boleh berlaku. Kita dengar kau Yusuf Al-Qaradawi, tapi tak boleh dia orang hebat usul fiqh di zaman learning. Sama ada ketika diambil haiwan itu masih hidup, sudah mati, terapung ataupun tidak. Tak apa lagi sini, depan ni. Haiwan tersebut sama ada berupa ikan atau spesies yang lain seperti anjing laut.
Yusuf Qaradawi kata anjing laut boleh makan walaupun sebut anjing. Kita tak gamak dah boleh. Cepih-cepih orang yang duduk emas. Singa laut dan sebagainya. Yusuf Qaradawi boleh tak? Kita kata buat apa buat supaya ikan ayu habis nak makan je. Tapi salah dia berikut pendapat dia. Berikut ialah pandangan Imam Pak Mazhab. Kita ambil. Kalau walan cerita lain dia. Bukan dia tengok jenis spesies tak boleh duduk lama. Dia duduk sebentar boleh. Kalau duduk lama tak boleh lah. Seperti pinyung tak boleh tu. Dia boleh duduk lama kan. Imam Abu Hanifah berpendapat semua bangkai laut tidak halal kecuali spesies ikan sahaja. Sebab tu mazhab Hanafi ketan tak boleh makan. Kalau kita makan ketan di India ni marah dia ni. Dia pokok mazhab Hanafi. Ketan soto dan dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan pun dia. Dia cuma bak ni ya. Pandangan Imam Ahmad yang masyhur semua bangkai laut adalah halal kecuali kata ular buaya. Tak boleh. Kita ambil ni Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat semua bangkai laut halal tanpa pengecualian asalkan binatang yang hanya hidup di laut termasuk ikan paus, jerung dan sebagainya. Pandangan ketiga inilah adalah tepat ni. Kalau mengikut ulama-ulama yang mengkaji hadis ini serta diperincikan iaitu semua bangkai laut yang terdiri daripada semua jenis dan spesies binatang laut adalah halal kecuali yang berbahaya seperti mengandung racun dan sebagainya. Itu ulama kena buat kajian lah. Hak mana beracun, hak mana tak beracun kan. Kaedah yang suci yang dipakai ialah semua yang halal adalah suci tetapi tidak semua yang suci adalah halal. Semua yang halal tu suci tapi bukan semua yang suci tu halal. Takut ada racun. Semua najis adalah haram dan tidak semua yang haram itu najis. Betul tak? Kalau najis haram lalu. Tapi semua yang haram itu adalah najis. Apa dia? Benda tu dia haram tapi dia bukan najis. Benda yang kita kata ni lah benda dadah tu kan masuk dalam arak tu tak boleh sebab dia tu najis. Dia ada benda ni dia tidak najis tapi haram dimakan. Kalau kita kata benda ni waktu masa lama ke tak? Benda ia boleh menjadi merosakkan kita tu. Air tuak tu dia jadi najis dah tu. Air tuak bukan tuak ni, tuak masa ni. Jadi kita akhir sekali istifadah ambil faedah daripada hadis tadi. Nombor 1 tu ada situlah. Kesucian air laut adalah bersifat mutlak. Ia suci pada zatnya dan boleh menyucikan benda lain. Dan yang kedua, bangkai haiwan laut adalah halal, iaitu haiwan yang tidak boleh hidup kecuali di laut seperti ikan, sotong, ketan dan sebagainya. Dan sehadis dulu lagi ni ya.